Sungai Semantan di Pahang ini menjadi salah satu pembekal utama kepada aktiviti pertanian di negeri Pahang. Walaupun aktiviti pertanian merupakan penyumbang hanya yang ketiga terbesar, tetapi di daerah Temerloh di mana kuala Sungai Semantan bertemu dengan Sungai Pahang dan di situ terletaknya Bandar Temerloh, ia adalah aktiviti ekonomi yang utama. Dan kita dengar apakah suara akar umbi, termasuklah penternak ikan sangkar, nelayan sungai dan pelbagai lagi dalam PRU Issue segmen ini. Orang selalu fikir, bumi putera terutamanya, nak jadi usahawan tu banyak peluangnya untuk mendapat keuntungan, tapi nak buat tu susah selalu. Tuan Haji sendiri boleh mengusahakan pertanian apa di sini dan apa aktiviti yang telah pun membawa kejayaan bagi Tuan Haji? Bagi saya membuat usahawan penternak lembu susu dan kambing susu. Jadi saya nampak di bidang itu masih meluas lagi pemasarannya kerana negara masih kekurangan pengeluaran susu. Jadi saya ceburi bidang susu lah. Saya memerlukan satu kawasan yang untuk nak sediakan makanan ternakan ni. Jadi kalau dengan adanya makanan ternakan ni secara semula jadi saya dapat mengurangkan kos pembelian. Saya juga dari segi untuk mengawal penyakit, saya telah hantar anak saya seorang belajar di bidang veterina ni. Jadi dia tahu bidang veterina ni, dia boleh, tak perlu lagi saya tunggu jabatan datang. Tuan Haji, dulu Pahang ni memang pertanian tu tinggi sumbangan ekonomi ya. Tapi sekarang ni selepas sektor perkhidmatan, selepas sektor pembuatan, mungkin sumbangan sekitar 16-17% untuk ekonomi negeri Pahang. Tapi Tuan Haji sekarang nak mencadangkan, menggalakkan orang masuk dalam pertanian ni kerana potensi dia mungkin kembali lumayan sebenarnya kalau kita buat betul-betul. Memanglah saya pun sering kali kalau saya mesyuarat dalam peladang dan dengan parlimen, dengan DUN pun saya sering menceritakanlah masalah ini kan, supaya ada minat daripada di kalangan rakyat di tempatan Temerloh. Contoh industri pertanian makanan dirancang kan. Itu salah satu daripadanya. Dan kita harap lagi yang selain daripada itu, yang lain-lain lagi ternakan, ikanan, perikanan, itu semua makanan. Jadi kita harap benda tu dapat dikembangkan lagi dan dinaikkan lagi. Kata dapat inspirasi daripada Sentul. Kita dah dekat Temerloh Pasal Bandar ni, tapi macam mana dapat inspirasi daripada Sentul. KL? Ini lembu Sentul. Ni lembu Sentul. Dia kita kalau pergi Sentul tu, dekat dia Sentul East, The Campus. Ya. Dia ada satu tempat dekat situ, kandang tu betul-betul tengah bandar KL. Kan, lembu dia gemuk. Itu yang saya pelik, saya pergi situ. Ui, lembu ni saya cakap kan. Sihat, semua lembu dalam kandang ni saya cakap. Kawasan tak ada, tapi dia boleh buat. Daripada situ lah, dia ajar kita orang buat. Dan saya habis belajar, saya habis SPM, saya pergi ke Kolej Pertanian Malaysia. Saya belajar di sana 2 tahun. Saya balik, saya kerja dengan keluarga. Jadi apa yang Arif perlukan untuk Arif dan bapa Arif memajukan lagi? Apa bantuan yang diperlukan? Okey, macam ni lah. Saya minta tanah yang cukup untuk kita orang, tanah rumput, napier, pastura kita orang. Untuk makanan kita orang, bukan kita orang nak jual, tak, untuk lembu kita orang sendiri. Sekarang ni pergi kutip rumput tepi jalan, kan, punya nak lembu sihat, kan, rumput tak cukup. Pandangan Arif, apa yang negara boleh betulkan untuk kita jadikan perkara ni, tak payah kita nak minta, tapi kita boleh terus saja sebenarnya. Apa yang menghalang selama ni? Sekarang ni susu harga 1 kilo RM1.85 untuk grade yang the best grade, RM1.85. And then kalau kita hantar 4,000 liter dalam masa sebulan, dia akan tambah 10% bagi setiap 1 liter. Jadinya saya minta kan, stok import lembu daripada luar, stok tu, stok ni, stok apa semua. Harga susu RM3 1 liter cukup. Grade kena jaga. Jabatan veterina kena main peranan. Grade kena jaga. Okey, grade down buang susu. Kena buat macam tu. Jadi kalau harga susu RM3, solve problem.
apa masalah yang Tuan Haji hadapi ketika nak mula tu, dan sekarang ni apa dia yang Tuan Haji rasa perlu diperbaiki untuk membolehkan lebih ramai orang jadi usahawan dan mampu mendapatkan rezeki macam ni? Okey. Di peringkat permulaan, saya tidak ada apa-apa halangan sebab saya dah buat persediaan. Persediaan di segi menanggung 20 sangkar dengan duit makanan ikan tu. So saya dah prepare sekali. Modal semua dah Modal semua saya dah ada. Itu tak ada masalah. Yang jadi masalah pada saya sekarang ni, saya nak membaiki sangkar ni. Ni semua dah tak berapa elok dah. Daerah Temuloh ni, STSI dia satu daerah satu industri, memang industri ikan patin. Saya berharaplah pihak-pihak yang berkenaan mengambil perhatian terhadap penternak ikan sangkar ni untuk menampung, menambah pendapatan dan menyahut slogan satu daerah satu industri. Bagi industri ikan patin ni, pada pandangan Tuan Haji yang telah lebih 10 tahun berkecimpung ni, apa yang paling perlu diberikan antaranya? Yang perlu sekali komitmen kita. Kalau kita bagi dia seseorang tu, dia tidak berminat dengan ni, tak jadi, rugi saja. Bagi kepada orang yang betul-betul berminat. Buat masa ni, Tuan Haji rasa tak mencukupi apa yang Memang tidak mencukupi. Tak ada bimbingan daripada mana-mana. Apa dia yang patut siapa yang nak mewakili kawasan ini fikirkan untuk nelayan sungai dan juga ikan patin? Ya, itu seranan yang baik tu. Makna pihak-pihak yang tertentu lah melihat keadaan penternak ni. Temuloh saya rasa okey lah. Tapi kalau dari satu benda yang tak okey, barang kat Temuloh mahal. Kalau dibandingkan dengan KL, orang luar datang ni, ya Allah, mahalnya. Saya tak boleh buat apa sebab saya beli pun mahal. Sebab saya tahu saya pergi KL, saya tengok barang okey, tapi murah. Kat sini memang mahal. Yang puas hatinya sebab kat sini saya ada multiracial, Sarah. Saya ada Chinese, saya ada Indian, itu okey. Saya tak ada kata kat sini okey, Malay shop, Malay saja kat setengah, Malay shop Malay. Saya tak ada. Saya ada Indian, saya Chinese, sama rata. Itu saya suka. Ternakan biri-biri dopa yang diberi tumpuan di projek Agripolitan di Batu Lapan Mukim Lepar, Pekan Pahang ini memberi manfaat kepada lebih 97 peserta yang satu ketika dahulu berpendapatan sekitar RM800 sebulan ke bawah. Tetapi pada ketika ini mereka meraih RM1,200 sebulan dan bakal meraih lebih RM5,000 sebulan pada 5 tahun dan 10 tahun akan datang. Kita bagi baju overall tu pakailah. Pakai baju overall tu. Jadi satu lagi keselamatan. Keselamatan ni termasuk kasut. Dia kan pakai overall ni saya rasa memang sesuai, tetapi kalau boleh kami nak sejenis macam kot ataupun sebagainya. Dia rawat kecil ke macam mana sebenarnya nak tahu? Jadi kita Kan ada masalah yang nakkan saya yang beranak. Oh, prolap. Okey, satu benda ya. Dia ada 2 prolap. Dari segi itu memanglah kita mengharapkan satu perubahan. Macam kata sekarang dah nyata. Dari segi Perubahan sikap juga lah. dia orang ni maknanya
baguslah. Sentiasa dipantau. Sentiasa dipantau dan baguslah. Maknanya sekarang ni okeylah, boleh katakan okeylah. Pendapatan pun dalam lingkungan 1,200 macam tu. Senanglah sikitlah orang kata. Hidupan macam biasa. Pendapatan pun bertambah. Tak ada soal fikir nak cari kerja. Memang dah ada kerja. Gitulah. Maknanya Kita kena ada usaha lebih sikitlah. Usaha, hanya usaha saja. Jangan sambil lewa lah. Terpilih tu memang bersyukur lah pasal keadaan macam projek ni kan jaminkan masa depan lah. Sekarang kita punya pendapatan dah okey, jadi kita masalah pun tak banyak sangat lah kan. Jadi tak mikir bab makan apa semua. Bermakna sekarang ni fikir pasal kerja. bermakna tak ada masalah sangat lah. Yelah apa yang pihak pengusaha cadangkan, kita akan ikut je lah. Majukan ekonomi. Cara bekerja kat sini lah. Kita tak susah mana kerja. Jadi bela tenakan ni kira separuh daripada ni kita buat kita happy. Harapannya majukan projek ni, majulah kita. Senang gitu. Prime number, nombor perdana. Lepas tu bahagi dengan berapa? 2 dapat berapa? 5 bahagi dengan 5 dapat berapa? 1. Okey, nombor Selaku orang yang terlibat dalam projek Sinar ni, saya melihat pelajar ini dia ada ruang yang cukup besar. Ruang untuk berjaya cukup besar dengan bantuan yang diberikan oleh pihak ECR, oleh pihak kerajaan, pihak sekolah dan juga beberapa agensi lain termasuk UMP. Saya kira peluang mereka cerah. Cuma bagaimana kita tidak boleh terhenti di sini. Cuma kita yang perlu meneruskan usaha-usaha supaya pelajar ini kalau kita biarkan, saya takut nanti dia back to the normal. Jadi kita perlu bimbing dan kita perlu teruskan dan kita kena mantau. Dan untuk itu saya rasa UMP Universiti Malaysia Pahang kita pun ada yang kita panggil UKRA ketiga, Socio Economic Development. Dan saya rasa kita tidak terhenti setakat projek Sinar dan kita pun in fact dengan persatuan-persatuan pelajar dengan daripada pusat SIMFAD itu sendiri, pusat pengajian putusan dan penguasaan putusan, kita memang keep in touch. 6 bagi 2 dapat berapa? 13. Okey, 13 ada tak sifir lain? Tak ada. So sifir berapa yang boleh dibagi dengan 13? Okey, 13 sendiri. Kita orang kadang-kadang tu main, kadang tu belajar. Lepas tu ada juga pergi lawatan ke KLCC, Betul Sains. Cita-cita saya nak jadi Dr. Taiwan. Kawan baik saya selalu bagi. Dia kata miskin tu bukan penghalang kejayaan. Sekarang ni pun dia dah masuk SBPI. Yang Mira. Kawan baik saya dah tahu. Minta dimurahkan rezeki, panjang umur, berjaya. Di Kelantan ni kalau wakil rakyat ialah wakil rakyat yang sentiasa mendampingi dengan rakyat. Selalunya akan dipilih untuk mewakili rakyat. Begitu juga wakil-wakil rakyat, wakil-wakil yang dipilih adalah daripada kalangan-kalangan kalangan yang dapat menterjemahkan apa hasrat rakyat. Bukan daripada kalangan tokoh-tokoh yang hanya pandai untuk berkata-kata tapi tidak dapat memberi apa-apa. Program-program dan kaedah-kaedah pemerintahan kerajaan negeri Kelantan ini berpaksikan kepada Islam. Jadi kita banyak menumpukan penumpuan kita kepada bagaimana untuk mempertingkatkan keupayaan rakyat.
membela nasib-nasib rakyat di kampung-kampung, mempertingkatkan kaedah kebajikan kepada seluruh rakyat negeri Kelantan. Wakil rakyat sini, saya rasa saya amat kecewa lah dengan wakil rakyat sini. Sebab masa ngundi saja kita boleh nampak dia. Bila lepas ngundi tak nampak. Lepas tu banyak kali lah kita duduk aju masalah pasar. Sedangkan saya berniaga di sini. Kalau kira saya ambil alih 5 tahun dah menjak orang tua saya meninggal. Orang tua saya lebih daripada 30 tahun niaga sini ni. Macam ni lah. Kedai pun dah nak baiki pun tak dapat. Saya rasa peluang pekerjaan untuk orang muda di negeri Kelantan pun dah semakin banyak. Sebenarnya cuma kita kena cari peluang saja. Kena cari peluang dan kena lakukan yang terbaiklah untuk orang muda negeri Kelantan lah. Sebab sebenarnya peluang sebenarnya banyak, cuma kita malah nak cari, kita lagi suka cari di sebelah luar. Ciri-ciri pemimpin yang bagi orang Kelantan, pertama semestilah yang lebih kepada Islam, ciri pemimpin kalau boleh yang ulama sebab kita membangun, sebab kita dah lama dengan pemimpin ulama, jadi saya rasa itu lagi baguslah. Sebab agak kita dah lama dengan Serami Mekah dan kita dah biasa dengan benda itu. Sebab kita takut kalau ada bukannya kerjaan yang lain pun tak bagus, sebenarnya bagus, tapi kita rasa lagi selesa duduk dengan pemimpin yang ulama lah. 10 tahun lagi saya rasa saya berharap negeri Kelantan lagi membangun dengan cara kepimpinan daripada ulama lah. Lagi membangun lagi lah. Tetapi berdasarkan tidak terpesong daripada hukum agama lah. Institusi pondok dan sekolah agama adalah koridor kuasa bagi rakyat Kelantan. Gelaran Serambi Mekah mengeluarkan ramai para ilmuwan dan ulama bertebaran di seluruh Asia Tenggara. Agama juga membentuk pola pemikiran rakyat Kelantan dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Persoalannya, adakah generasi hari ini menjadikan agama sesuatu yang dominan? Pondok Ad-Diniyah Bakriyah di Pasir Tumbuh Kelantan ini merupakan antara pondok yang terbesar di Kelantan dan saya bersama generasi ketiga pengasas pondok ini iaitu Ustaz Syarazi Atullah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz, boleh sambil-sambil kita berjalan kat sekitar pondok yang cantik dan indah ni, boleh ceritakan sedikit latar belakang pondok ni? Pondok ini telah ditubuhkan pada tahun 1954, iaitu 3 tahun sebelum merdeka oleh 2 orang adik-beradik, Tuan Guru Haji Mustafa dan adik dia Tuan Guru Haji Abdul Aziz, itu datuk saya sendiri, dibantu oleh ipar mereka Tuan Guru Haji Hashim bin Haji Abakar. Sebab itulah pondok ini dikenali sebagai Madrasah Diniyah Bakriyah kerana diambil sebenarnya nama ayah kepada 3 Tuan Guru ini, itu Haji Abu Bakar. Ya. Ustaz, apa istimewanya pondok Ad-Diniyah Bakriyah di Pasir Tumbuh ni berbanding banyak lagi pondok-pondok sekitar Kota Baru dan seluruh Kelantan? Apa istimewanya? Kita di sini kemungkinan kerana tenaga pengajarnya yang begitu ramai dengan kebolehan masing-masing. Di samping kita lihat sukatan pengajian dia, mana dia bermula daripada peringkat asas sehinggalah peringkat yang tinggi boleh terus kekal, semua boleh disiap di dalam pondok ini. Seperti pengajaran yang dilakukan di pondok ini ialah ia mengajar kitab sama ada Jawi ataupun Arab dan daripada kulit ke kulit, tidak sebagaimana di sekolah atau universiti yang lebih kepada isi-isi penting saja. Sebab itulah minat
pelajar yang mahu mengikuti sistem itu walaupun mereka telah belajar universiti, mereka mengambil peluang sebelum bekerja untuk datang juga belajar di pondok ini. Kita membuka peluang kepada pelajar kita kerana biasanya yang wajib bagi nak mendapat pekerjaan rasmi adalah biasanya SPM. Ya. Jadi pelajar kita walaupun di sini kita tidak ada pengajian akademik secara langsung, tapi pelajar kita ramai yang mengambil peperiksaan rasmi ini secara persendirian. Jadi ini tidak menghalanglah mereka untuk mendapat kerja-kerja sama ada di syarikat kerajaan ataupun di syarikat swasta. Ya Ustaz, kita lihat di sekitar Pondok Pasir Tumbuh ini masih ada bangunan lama pondok asal dan model pondok asal di luar di belakang kita ini, dan bangunan moden yang tersegap indah dan juga bangunan-bangunan sumbangan wakaf dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz melihat orang kata pun dapat dikekalkan suasana ini dan mampu menarik lebih ramai ataupun mereka yang berminat untuk mengaji agama di Kelantan? Kita lihat dengan gabungan di antara pondok tradisional dengan pondok baru ini, satu peluang kerana ada yang pelajar ni dia lebih minat, suka, terutama yang telah berusia sikit, dia lebih suka duduk di pondok yang kecil, lebih selesa, lebih nyaman. Ada pelajar yang mungkin baru nak melalui perubahan daripada alam sekolah ke alam pondok ni, mungkin mereka lebih suka, selesa dengan bangunan yang lebih baru. Jadi kita mempunyai alternatif untuk memenuhi permintaan daripada masyarakat. Ustaz, kita lihat perubahan zaman pun berlaku dengan pesatnya kan, dengan arus globalisasi, dengan internet dan sebagainya. Jadi untuk kata pun pondok terus bertahan dan juga mungkin boleh mengeksport pengaruh pondok, bukan setakat majoriti Melayu Islam di Kelantan, tetapi mungkin boleh diguna pakai dalam situasi negara pelbagai kaum di Malaysia. Jadi di mana kehebatan institusi pondok pada pandangan Ustaz? Kerana kita pengalaman Kelantan. Kerana kita sendiri di pondok ni sendiri, selain pada pelajar yang asal Islam, kita juga mempunyai pelajar-pelajar mu'alaf yang begitu ramai. Jadi di sini juga kita belajar dari segi budaya dan sebagainya untuk kita boleh berdakwah ataupun menyampaikan cara hidup Islam kepada masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Bagaimana Ustaz melihat masa depan institusi pondok di Kelantan? InsyaAllah kita lihat dengan kita sekarang kita mempunyai satu persatuan yang kita nama Pusat Pengenalan Pondok Berhad, yang kita menyatukan pondok-pondok tradisional di Kelantan ini. Di samping ada juga pondok yang rasmi berada di bawah kerajaan sendiri. Di mana kita melalui persatuan ini kita cuba memperkasakan pengajian-pengajian ini, terutama menambah baik, terutama dari segi pensijilan dan sebagainya untuk sesuai dengan keadaan perubahan zaman. Okey, terima kasih pada Ustaz Syarazi. Saya rasa bertuah sangat dapat berjumpa dengan generasi ketiga pengasas penduduk pondok di Pasir Tumbuh ini. Kita akan temu bual pelajar yang ada di sekitar Pasir Tumbuh ini. Bagi saya, kalau nak keluar, keluar lulusan pondok, tak semestinya kita jadi pendakwah bebas apa semua. Kita boleh jadi ahli perniagaan. Seperti ada yang bekas-bekas pelajar, ada yang berniaga, berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam pelbagai bidang. Kalau bagi saya lebih berminat kepada multimedia. Saya harap satu hari nanti saya akan dapat buatlah macam mana dokumentasi tentang pondok sendiri, khusus untuk pondok, kehidupan pondok macam mana pembelajaran di pondok, macam mana sistem pentadbiran pondok dan pengasas-pengasas semua. Mungkin sebab dia tok guru sini memang dah tekankan agama dekat dalam diri diorang. Jadi macam mana pun memang agama tu nombor satu lah bagi diorang. Maknanya apa-apa aktiviti agak-agak dah sampai waktu solat. Lepas maghrib belajar, ngaji, gitulah. Bagi saya pondok ni kalau ikutkan tak payah penambahan lagi. Cuma itulah dari segi kos tinggal di sinilah. Kos ni sara hidup kat sinilah. Kadang-kadang macam ada pelajar yang miskin, dia nak belajar sini tapi oleh kerana masalah kewangan dia tak ada. Zakat pun tak dapat, apa semua tak ada. Jadi semuanya kira terbantut, jadi terpaksa berhenti, gitulah.